A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat anak-anak murid cikgu, murid tahun 5 Cemerlang 2021. Cikgu berharap anak-anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang selamat, yang ceria-ceria. Semoga kita semua dilindungi daripada musibah pandemik COVID-19 ni. Okey, untuk hari ini kita akan mulakan pembelajaran RBT tahun 5. Okey, kita akan mulakan pembelajaran RBT tahun 5 dalam bentuk PDPR, iaitu pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu bersedia. Jikalau ada apa-apa masalah, jikalau ada apa-apa yang ingin ditanya, boleh terus PM cikgu ataupun melalui Google Classroom dekat bahagian stream tu. Okey, boleh tanya cikgu. InsyaAllah jikalau cikgu uh, ada masa, cikgu akan balas. Okey. Kalau nak lebih senang, kalau boleh PM teruslah di WhatsApp. Okey. Tanpa melengahkan masa, mari kita terus belajar tajuk yang pertama. Okey, tajuk yang pertama untuk tahun 5. Sedikit perkara cikgu nak bagi tahu untuk tahun 5 tahun ini, tahun yang 2021, awak hanya belajar RBT sahaja. Okey, reka bentuk teknologi tahun 5. Tidak seperti macam abang-abang awak sebelum ni. Abang-abang awak sebelum ni, mereka belajar dua benda. Okey, mereka belajar bergilir-gilir. Okey, dua benda bergilir-gilir. Okey, yang pertama, mereka belajar RBT, reka bentuk dan teknologi. Dan yang kedua, mereka belajar TMK, teknologi maklumat dan komunikasi. Tetapi TMK pada tahun ini memulai tahun ini, TMK akan diserapkan di semua uh, subjek, dan mata pelajaran ini tidak diajar secara formal. Okey, maksudnya awak hanya belajar RBT sahaja seperti tahun lepas, tahun 4, RBT sahaja. Okey, mari kita belajar ataupun mari kita mula pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu nak Okey, untuk hari ini awak akan belajar jenis mata jahitan. Cikgu nak setting kejap Okey. Okey, untuk hari ini awak akan belajar jenis mata jahitan. Okey, jenis mata jahitan. Jenis mata jahitan ini sebenarnya awak dah belajar pada tahun lepas, tetapi disebabkan banyak kekangan, kekangan masa, awak tidak sempat mempelajarinya pada tahun 4. Okey, saya akan cuba cover di tahun 5 ni. Okey, dan saya akan ambil sedikit beberapa perkara yang saya tak sempat cover pada tahun lepas. Okey, terutamanya jahitan lah. Okey, jangan risau, benda yang awak belajar tahun lepas sama dengan apa yang awak akan belajar selepas ini. Cuma tahun lepas awak hanya tahu nama saja. Okey, tahun ini awak akan tahu apa fungsi mata jahitan tersebut. Okey, pergi ke slide seterusnya. Okey, sebelum kita pergi, okey, ada beberapa perkara yang awak akan belajar pada tahun ini. Okey, ada beberapa benda, ada beberapa topik. Okey, yang pertama awak akan belajar tentang teknologi rumah tangga. Teknologi rumah tangga ni awak akan belajar tentang mata jahitan, okey, alat-alat jahitan, okey, fungsi mata jahitan. Okey, seterusnya aplikasi reka bentuk dan reka bentuk teknologi kejuruteraan. Ini awak akan membina something lah. Okey, awak akan buat something. Jikalau PKP ni tamat, kita akan ke sekolah dan bilik RBT boleh digunakan. InsyaAllah kita akan boleh buat beberapa projek. Okey, seterusnya teknologi pertanian. 4 pula. 3 Okey, teknologi pertanian. Dan yang terakhir adalah reka bentuk pengatur caraan. Okey, reka bentuk pengatur caraan. Okey, ini awak akan belajar teknologi pertanian dan yang terakhir adalah reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah 4 topik besar yang awak akan belajar pada tahun 5. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi ke pembelajaran kita pada hari ini, iaitu jenis mata jahitan. Ini adalah buku teks. Okey, sesiapa ataupun saya tahu bila PDPR ni bermula pada awal tahun, semua murid tidak dapat buku teks. Yang awak dapat mungkin ada usaha ibu bapa awak yang mencari di internet. Tak apa, jangan risau.
Siapa yang tak ada boleh rujuk dekat video saya ni. Okay, dekat slide saya ni memang daripada buku teks. Okay, buku teks yang terbaru. Okay, teknologi rumah tangga. Okay, Alia, ibu dan adiknya. Kita mulakan ya. Alia, ibu dan adiknya dekat bahagian ni. Okay, berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Apa itu kedai yang menjualkan produk berasaskan jahitan? Okay, kedai yang menjual produk berasas jahitan ni kedai jahit lah. Okay, kedai yang jual um, kain-kain. Okay, kedai yang jual uh, jarum, gunting jahit, okay, benang. Itu kedai menjual produk berasaskan jahitan lah. Okay. Okay, Alia pun berdialog. Okay, Alia pun berkata-kata. Okay, ibu, lihat ini. Ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitannya berbeza-beza dan menarik. Okay. Seperti yang maklum, Alia pun perasan dekat situ ada banyak kain, ada banyak apa tu, produk-produk yang berasaskan kain dan corak jahitannya berbeza-beza. Kalau awak tengok pun dekat baju awak pun ada juga corak jahitan yang berbeza-beza. Okey, ada corak jahitan yang berbeza-beza. Okey, kita teruskan pada slide seterusnya. Okey, dekat sini ibu pun menjawab soalan Alia. Ya, Alia, ada pelbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini. Okey, banyak jahitan, banyak mata jahitan. Okey, ada yang straight, ada yang lurus, ada yang bengkang-bengkok, ada yang berpusing-pusing, ada yang bersimpang siur mata jahitannya. Okey. Lepas tu adik dia pula menjawab, kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dan corak jahitan yang berbeza. Nampak dekat sini pun adik dia ada ambil kain pengelap tangan. Okey, yang ini sarung tangan yang Alia ambil. Yang ini kain pengelap tangan. Pun ada jahitan yang berbeza-beza. Kalau awak tengok awak punya baju pun, awak punya uh, pakaian awak pun, kalau awak belik-belik perasan mesti ada corak jahitan yang berbeza-beza. Dekat bahagian mana? Dekat bahagian ni, dekat bahagian lengan ni boleh tengok. Okey, dekat bahagian ni atas ni warna sama dengan warna merah, cikgu tukar kejap. Okey. Okey. Ni dekat bahagian atas ni, okey. Dekat bahagian leher pun boleh tengok. Okey. Corak jahitan berbeza-beza. Tengok dekat bahagian kuning ni. Okey. Sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan. Sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel jahitan yang terdapat di rumah kamu? Okey, apa itu artikel jahitan? Sepatutnya kita belajar benda ni pada tahun lepas. Okay? Tapi disebabkan pandemik, cikgu pun tak sempat nak cover. Okey, artikel jahitan. Apa itu artikel jahitan? Okey, kita belajar pada tahun lepas. Artikel jahitan adalah kain-kain yang dijahit, okey, dengan cantik, dengan kemas, dengan corak-corak. Okey, apa contoh-contoh yang terdapat dekat rumah awak? Okey, yang pertama, awak boleh tengok awak punya bantal. Okey, bantal awak. Yang kedua, siapa rumah yang ada apron? Okey, apa itu apron? Apron tu adalah satu kain yang dipakai tukang masak untuk mengelakkan bajunya daripada kotor. Okey. Biasanya kalau ibu bapa awak ada pakai, awak boleh tengok tu apron. Okey, seterusnya apa lagi? Sapu tangan. Okey, sapu tangan. Ada yang buat sulam, ada yang buat gambar Doraemon, ada yang buat gambar anak patung pun ada. Okey, seterusnya apa lagi? Anak patung. Anak patung ni bukan anak patung yang plastik tu yang Barbie tu bukan bukan anak patung, bukannya patung Ultraman tu bukan Anak patung ni anak patung yang kain tu. Okey, yang kain yang dalam dia ada span ataupun ada kekabu, ada kapas. Itu anak patung. Okey. Apa lagi seterusnya? Okey. Bekas tisu. Bekas tisu pun ada. Okey, yang kain tu. Okey, dan lain-lain lah. Okey. Awak tengok dekat sini perkataan ni. Perkataan fabric. Apa itu fabric? Okey, fabric. Apa itu fabric? Fabric itu adalah kain lah. Okey, fabric itu adalah kain. Kain. Okey. Dalam teknologi jahitan ni kita panggil kain tu fabric. Okey, bahasa kita panggil adalah fabric. Fabric tu apa cikgu? Fabric tu adalah kain. Okey, boleh Seterusnya. Okey, tengok murid perempuan ni berkata-kata apa dia murid perempuan ni nak cakap. Okey, fabric bermaksud ni tengok sini Fabric bermaksud kain yang dibuat
daripada benang yang ditenun. Okey, benang tu dia tenun sampai jadi selembar kain. Okey, sampai jadi selembar kain. Contoh fabrik ialah kapas, linen dan sutera. Okey, ada banyak lagi sebenarnya. Okey, ini adalah contoh-contoh yang diberi untuk awak. Okey, daripada kapas, daripada linen dan juga daripada sutera. Okey, tengok dekat atas ni. Okey, cikgu nak tukar ink color. Alright. Cuba masing-masing tengok dekat atas ni. Apa itu mata jahitan? Okey, mata jahitan mempunyai pelbagai jenis. Okey. Mata jahitan digunakan untuk mencantum kepingan fabrik. Okey, mata jahitan digunakan untuk mencantum kepingan fabrik. Nampak ni, untuk mencantum kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Nampak? Ada 3 benda. Apa itu mata jahitan? Okey. Sekejap cikgu cari cursor cikgu. Mana cursor cikgu hilang? Okey. Mata jahitan. Apa itu mata jahitan? Okey, mata jahitan adalah yang pertama, cantum fabrik. Okey, yang kedua, buat kemasan tepi fabrik. Dan yang ketiga, hiasan. Okey, hiasan. Okey, 3 benda awak kena ingat. Yang pertama, apa itu mata jahitan? Cikgu tanya. Okey, yang pertama, apa dia? Yang pertama adalah cantum fabrik. Okey, 2 kepingan fabrik. 2 kepingan fabrik ni awak cantum. Okey, awak jahit. Okey, yang kedua adalah membuat kemasan tepi fabrik. Tepi fabrik ni, tepi fabrik, tepi baju ni. Ni. Ni adalah tepi fabrik. Okey, yang ketiga adalah hiasan. Hiasan sulaman. Okey, macam-macam lah. Okey, lisu, kedutan, nanti awak akan belajar lah. Lebih advance, okey, lebih tinggi. Okey, seterusnya kita pergi ke satu persatu mata jahitan yang awak akan belajar pada tahun ini. Okey, yang pertama kita belajar apa? Yang pertama adalah jahitan Kia. Apa itu jahitan Kia? Okey, kejap cikgu nak tukar kepada highlighter. Okey, jahitan Kia digunakan, ini fungsi fungsi jahitan Kia diguna untuk memulakan dan mematikan jahitan. Okey, jahitan ni juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelem yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Okey? Nampak ada fungsi jahitan Kia tu. Tak silap cikgu ada 4 fungsi. Okey? Fungsi. Ada 4 fungsi. Ada 4 fungsi. Kejap ya, cikgu nak tukar pen. Okey. Ada 4 fungsi. Cikgu olahkannya dalam nota pendek. Okey, apa itu jahitan Kia? Okey, jahitan Kia yang pertama, jahitan Kia adalah untuk mula dan matikan jahitan. Okey, awak nak start jahit dan juga nak matikan jahitan awak. Okey, sampai kat ujung. Okey, mula dan matikan jahitan. Maksudnya macam mana tu cikgu? Okey, tengok sini. Okey, ini kain. Awak nak mula jahit. Ini kita panggil jahitan Kia. Ini jahitan Kia. Jahitan Kia. Dan juga dekat ujung ni. Okey, awak nak jahit. Tapi jahitan yang di pada hujung ni hujung. Ini mula. Kita kena gunakan jahitan Kia. Okey, walaupun selepas ini, yang ini jahitan lain-lain, jenis lain. Yang mula jahitan Kia dan hujung pun kena guna jahitan Kia. Okey? Boleh faham ya? Kalau tak faham, tak apa. Boleh tanya cikgu nanti. Cikgu nak padam gambar ini. Sebab dekat ruangan cikgu nak tulis banyak lagi. Okey? Okey. Seterusnya, apa lagi kegunaan jahitan Kia? Okey, jahitan tetap. Sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelem yang meretas. Okey? Jahitan tetap dan jahit kelem meretas. Apa itu kelem, cikgu? Cikgu, kelem tu apa? Saya tak pernah belajar pun kelem tu apa. Okey, kelem ni adalah bahagian dua fabrik yang dicantumkan dan bahagian yang dicantumkan tu kita jahit. Itu kelem. Contohnya kan, awak punya baju. Okey, awak punya baju tu awak tengok betul-betul. Baju sebenarnya daripada 2 kepingan fabrik. Okey, ini bahagian
depan. Okey. Ini bahagian belakang. Okey. Dia akan cantum. Okey, bahagian depan akan cantum bahagian belakang dan dijahit dekat bahagian sekejap ya. Yang dua ni dia akan cantum. Okey, dia akan cantum. Dia akan tindih lah. Dia akan tindih bahagian depan ni. Bahagian depan dia akan tindih dengan bahagian belakang. Dia akan tindih sekali. Dia akan jahit dekat tepi ni. Ni, tepi ni. Ni. Cikgu tukar ink kejap Ink color. Okey ni. Dia jahit kat tepi ni. Kat tepi ni cikgu bagi kat sini. Tepi ni. Dia jahit. Ini kita panggil sebagai klaim. Okey, klaim. Klaim yang meretas tu apa cikgu? Meretas tu apa? Meretas tu adalah benang yang terbuka. Okey, awak tengok dekat seluar jean ni. Dekat sini. Ni. Ni kalau terputus ni, itu kita panggil meretas. Okey, benang yang terbuka. So, dia boleh gunakan jahitan Kia untuk menjahit klaim. Boleh faham Okey. Okey, seterusnya apa lagi fungsi jahitan Kia? Okey, fungsi jahitan Kia. Kejap juga nak padam dulu. Okey. Menggantikan jahitan mesin. Okey, kejap nak tukar. Cikgu nak tukar warna. Okey. Jahitan Kia ganti jahitan mesin. Okey. Apa tu jahitan mesin? Mesin jahit kat rumah tu lah jahitan mesin. Okey. Dia boleh gantikan jahitan mesin. Okey. Okey, seterusnya jahitan jelujur halus. Okey, jahitan jelujur halus. Okey, cikgu nak ambil highlighter kejap. Alright. Warna apa ni? Salah warna. Okey, jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Okey, sama seperti jahitan Kia. Okey, jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan ataupun sulaman pada fabrik. Okey, mana-mana yang suka buat, ni macam seperti corak lah. Corak dalam jahitan. Dia akan menggunakan jahitan jelujur halus. Okey, jahitan ini digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Kelepet yang meretas. Cikgu, kelepet ni apa pula? Okey, tadi klaim ni kelepet. Stres lah hidup saya. Jangan stres-stres, okey? Cikgu akan terangkan. Apa itu kelepet? Okey, kelepet ni biasanya terdapat di bahagian hujung baju ataupun seluar ataupun fabrik. Okey, contohnya cikgu ambil cikgu lukis satu. Cikgu lukis Okey, ini adalah seluar. Seluar. Okey, ini seluar. Okey, Allah terpadam pula dah. Sekejap Okey, ini seluar. Okey, apa itu kelepet? Okey, kelepet ni adalah bahagian ini, lipatan hujung ni. Okey, itu kita panggil sebagai kelepet. Cikgu tukar ink warna kejap. Okey, ini ni. Ini kita panggil sebagai kelepet. Okey, kelepet yang meretas tu apa cikgu? Okey, kelepet yang meretas tu kalau awak perasan dekat seluar sekolah awak tu, dekat bahagian bawah ni ada lipatan. Kalau lipatan tu jahitan dia terbuka, lipatan dia tu akan terbuka keluar. Okey. So, itu kita panggil sebagai kelepet yang meretas. Okey, bila terkeluar, dia akan mengeluarkan benang. Benang tu akan merosakkan seluar awak. Okey, lama-lama seluar awak akan koyak di bahagian bawah. Okey, itu sebab kita kena lipat dan jahit. Kita punya kemasan lah. Okey, sebab jahitan jelujur halus ni boleh digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Okey, boleh kelas? Okey, seterusnya, jelujur kasar. Okey, jelujur kasar. Cikgu nak cari highlighter cikgu kejap. Alright. Okey, jumpa dah. Okey. Jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara. Tengok. Tadi jahitan tetap. Jahitan tetap. Apa itu jahitan tetap? Jahitan tetap tu lah jahitan yang memang ada pada baju tu. Okey. Tak boleh nak cabut-cabut dah. Ini jahitan sementara. Okay, apa itu jahitan sementara? Kita baca dulu
Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Okey, maksudnya dekat sini, jahitan jelujur kasar ni digunakan untuk pegang saja fabrik tu, kain tu. Okey, sebelum kita nak jahit dengan mesin ke, nak jahit dengan apa ke, kita pegang dulu fabrik. Okey, sebagai contoh. Okey, padam ni kelepek dah tahu kan. Kelim pun dah tahu apa dia. Sebagai contoh, pen. Okey, sebagai contoh sini. Okey, awak ada kain. Awak nak letak lagi satu kain dekat atas ni. Okey. Lepas tu awak nak letak manik-manik tapi tak nak bergerak. Okey. Awak akan buat dulu jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar ni jahitan sementara. Okey. Astaghfirullah. Sekejap ya, tersalah. Okey, jahitan sementara. Okey. Selepas saja awak dah jahit cantik je atas ni, awak boleh cabut jahitan jelujur kasar ni. Okey, tanpa merosakkan fabrik. Okey. Tanpa merosakkan fabrik. Itu kegunaan jahitan jelujur kasar. Sebagai jahitan sementara. Itu adalah kegunaan yang paling besar sekali jahitan jelujur kasar. Okey. Boleh Okey, boleh faham setakat ni ada 3 jahitan. Okey. Ada jahitan kiar, jelujur halus dan jelujur kasar. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Ini cikgu nak lukis mata jahitan. Okey, awak kadang-kadang awak hanya tahu apa itu fungsi, kadang-kadang awak tak tahu apa itu jahitan kiar. Okey, awak tengok dekat sini, mata jahitan kiar. Ini adalah mata jahitan kiar. Mata jahitan kiar ni, dia macam ni. Dia kecil. Dia hampir sama dengan jelujur halus. Okey, dia hampir sama dengan jelujur halus. Cuma jahitan kiar ni, dia kecil macam ni. Ini mata dia. Dan dia rapat. Dia rapat. Dia pendek je dan dia rapat. Okey, ini adalah mata jahitan kiar. Maaf ya, saya ingat cikgu pun tak biasa menggunakan drawing ni. Okey, ini adalah jahitan kiar. Manakala jahitan jelujur halus ni, mata dia seperti ini. Okey, dia jarak sikit. Dia jarak sikit. Ini adalah jahitan jelujur halus. Okey, cikgu terlupa satu. Cikgu terlupa jahitan jelujur kasar. Okey, tak apa, cikgu lukis. Jahitan jelujur kasar ni, dia sama macam jelujur halus. Jelujur kasar, cikgu guna ink lain supaya dapat membezakan. Jelujur kasar seperti ini. Dia panjang. Dia panjang sedikit. Ini adalah jelujur kasar. Okey, boleh faham ya nama cikgu Okey, ini adalah jahitan kiar, ini adalah jahitan jelujur halus, ini adalah jahitan jelujur kasar. Okey? Ini adalah mata jahitan, bentuk jahitan yang terdapat pada fabrik awak, terdapat pada baju awak. Okey? Itu adalah mata jahitan. Okey, bila awak dah jahit, benang yang ada pada kain tu, itu adalah mata jahitan. Okey, kalau tak percaya, awak buka baju awak terbalik kan, awak tengok banyak mata jahitan dekat situ. Itu kebanyakannya adalah mata jahitan mesin lah. Okey, mata jahitan ni banyak yang macam ni awak boleh tengok kalau macam baju kurung, ibu-ibu awak tu, biasa sebab dia tempah dengan jahitan tangan kan. Itu mahal lah. Okey. Okey, seterusnya ada lagi mata jahitan. Ada lagi 3 kita belajar tentang mata jahitan. Tadi kita dah belajar kiar, jelujur halus dan jelujur kasar. Okey, sekarang kita akan belajar lagi 3. Okey, seterusnya jahitan insang pari. Okey, jahitan insang pari. Okey, jahitan insang pari. Okey, kejap cikgu nak ambil highlighter cikgu. Okey, jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap. Nampak? Jahitan tetap maksudnya memang ada pada baju jahitan tu, tak dia bukan jahitan sementara, bukannya untuk dicabut selepas ni, bukan. Dia memang tetap. Okey, untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey, banyak benda yang akan belajar kat sini. Okey, yang pertama jahitan tetap memang ada pada baju, boleh nampak. Seterusnya mengemaskan tepi fabrik. Okey, tepi fabrik tu dekat bahagian mana? Okey, bahagian hujung kain. Okey, bahagian hujung kain. Okey, sekejap ya, cikgu tukar kepada pen. Okey, ini kain, ini fabrik awak. Okey, biasanya jahitan insang pari dekat bahagian hujung kain.
tepi kain. Okey, itu adalah jahitan insang pari. Okey, sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Apa itu motif? Motif tu kita panggil corak. Okey, corak contohnya dekat satu awak punya kain. Sekejap sekejap juga nak padam. Okey, dekat kain awak, kain awak, contohnya awak nak buat motif bunga. Okay, awak boleh guna pisang pari. Motif. Ambil. Okay, hiasan. Jahitan hiasan. Okay, boleh digunakan sebagai jahitan hiasan. Boleh faham Okay, seterusnya. Jahitan yang seterusnya. Cikgu nak ambil highlighter cikgu. Okey, jahitan seterusnya adalah jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap. Sama macam semua jahitan tadi. Okey, masih lagi digunakan sebagai jahitan tetap. Untuk menjahit bahagian kelepet ataupun bahan hiasan. Okey, jahitan sembat ni sama macam apa? Sama macam jahitan jelujur halus. Okey. Sama macam jahitan jelujur halus. Betul ke? Tengok balik. Nampak jahitan jelujur halus. Okey, jahit kelepet. Boleh juga kita guna jahitan sembat. Okey. Jahitan sembat ni banyak terdapat kat mana? Okey, kalau nak tengok ada di antara baju kurung ibu awak dekat bahagian baju tu. Okey, ni baju kurung ibu awak. Ni baju kurung ibu awak. Sekejap cikgu lukis. Apa ni baju kurung macam ni? Okey. Kareem said Dota Rogers, Oregon. Okey. Baju kurung. Awak boleh tengok dekat bahagian bawah ni. Okey, bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni. Okey, ada yang jahit sembat, ada yang jahit mesin. Okey, tengok awak punya dekat bahagian tu. Okey, kalau jahitan sembat tu juga akan tunjuk macam mana mata jahitan tersebut. Okey, dan juga digunakan sebagai bahan hiasan. Okey, bahan hiasan sama macam insang pari tadilah. Okey. Seterusnya jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah. Cikgu nak cari highlighter cikgu untuk kita highlight nota. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap, masih lagi sama, untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey. Kalau awak nampak, semua lebih kurang sama sahaja. Okey, yang membezakan dia adalah mata jahitan. Okey, semua sama je. Yang beza dia mata jahitan. Silang pangkah, jahitan tetap untuk kemas bahagian kelepet. Okey, sama juga dengan sembat, bahagian kelepet. Bahagian bawah ni lah, kelepet. Bahagian seluar bawah tu pun kelepet kita panggil. Okey, tepi kain, seperti insang pari juga, tepi fabrik. Okey, dan juga sebagai jahitan hiasan. Sama je. Okey, kebanyakan ketiga-tiga ni adalah jahitan hiasan. Kerana dia punya mata jahitan, dia nampak lebih cantik sedikit. Okey, kalau tak apa kita tengok macam mana mata jahitan tersebut. Okey. Okey, ini adalah mata-mata jahitan. Tiga mata jahitan silang pangkah, sembat dan insang pari. Okey, kita tengok dulu silang pangkah. Macam mana mata jahitan dia ni? Okey, mata jahitan dia seperti ini. Okey. Alhamdulillah. Okey, ini mata jahitan dia. Silang pangkah. Nampak? Pangkah, dia silang, dia pangkah, dia silang, dia pangkah. Ini adalah mata jahitan silang pangkah. Okey. Okey, dia akan jadi mata jahitan, dia akan jadi macam tu. Okey, kalau ada biasanya seluar kalau seluar slack ataupun seluar kerja pejabat, kalau ayah-ayah yang kerja pejabat, ada di antara seluar di bahagian bawah seluar tu, bahagian kaki seluar tu, ada di antara tukang jahit akan menggunakan jahitan silang pangkah. Okey, ni seluar. Okey, ni seluar kerja ayah awak tu dekat bahagian bawah ni. Okey, biasanya ada di antara tukang jahit menggunakan jahitan silang pangkah. Okey. Seterusnya jahitan sembat. Jahitan sembat ni macam ni lah. Boleh nampak. Secara jelas Okey, dia macam ni je. Gitu je. Kain tu straight je. Dia gabung dua kain ni ada macam ni je. Ni jahitan sembat. Kat mana nak tengok ni? Biasanya dekat baju kurung ada.
kebanyakannya. Okey, baju kurung yang lama-lama lah ataupun yang mana yang mengamalkan kualiti memang dia akan gunakan jahitan sembat. Tetapi mana-mana yang baju kurung yang sekarang pun banyak menggunakan jahitan mesinnya. Dekat mana nak tengok tu? Dekat baju kurung tadi yang cikgu tunjuk tadi, dekat bahagian ni, dekat bahagian bawah ni. Okey, ini jahitan sembat boleh tengok. Okey. Seluar pun ada juga kadang-kadang. Okey, dekat bahagian kaki bawah ni pun ada juga orang menggunakan jahitan sembat. Okey. Dan juga insang pari. Insang pari dia macam ni jahitan dia. Dia gitu. Ini adalah mata jahitan insang pari. Macam ni. Okey, alamak cikgu tertutup dengan ni. Okey, cikgu. Cikgu alih kamera cikgu. Nampak ni insang pari. Okey ni ini insang pari. Ini adalah mata jahitan insang pari. Okey? Boleh kelas ini adalah mata jahitan untuk insang pari. Okey. Boleh nampak jenis mata jahitan? Okey, apa yang kita belajar sebelum ni nampak jahitan Kia. Okey, jahitan Kia ni awak dah boleh ingat balik. Ini adalah mata jahitan Kia. Dia sama seperti jelujur halus, cuma jahitan Kia dia rapat sedikit. Okey, jahitan jelujur halus ni dia jarak sedikit. Dan juga cara jahitan dia tu pun berbeza lah. Itu kita kena belajar nantilah macam mana nak pusing jarum. Okay, jahitan jelujur halus macam mana nak masukkan kain jarum pada kain. Untuk awak belajar. Okay, jahitan jelujur kasar, dia punya jahitan dia panjang. Okay, sebab dia jahitan sementara. Okay, dia boleh cabut benang dia tu. Okay, seterusnya jahitan silang pangkah, ni dia pangkah. Okay, dia pangkah. Nampak pangkah. Okey. Seterusnya jahitan sembat, dia sikit-sikit seperti ini. Jahitan insang pari seperti ini. Okey, petak macam ni. Boleh. Okey. Cikgu harap masing-masing dapat mengetahui jenis mata jahitan yang dipelajari dan juga dapat mengetahui fungsi mata jahitan yang kita belajar sebelum ni. Okey, seperti jahit klepet, jahit kelem, okay, menjahit tepi fabrik, okay, jahitan sementara, itu adalah fungsi dia. Okey, boleh kelas Okey. Dengan itu, berakhirlah kelas pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk menjawab latihan yang cikgu akan beri pada bahagian classwork. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa soalan, kemusykilan, boleh PM cikgu Boleh PM cikgu. InsyaAllah cikgu akan cuba membalasnya secepat yang mungkin jika cikgu tidak sibuk. Okey, itu saja pembelajaran hari RBT hari ini untuk tahun 5. Kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.